Baik. Kemudian pada bulan Rajab, tahun kelima kenabian, berhijrahlah rombongan pertama daripada kalangan para sahabah menuju negeri Habsyah. Rombongan ini terdiri daripada 12 orang lelaki dan 4 orang wanita. Dikepalai oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membawa serta Ruqayyah puteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keduanya, sesungguhnya mereka berdua adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah apa yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut. Saudara tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa kesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Uthman dan juga Ruqayyah ini kepada para sahabat yang tinggal, yang lemah-lemah ini? Pertama kita sebut tadi, kebanyakan yang pergi adalah sahabat-sahabat yang orang kata jenis bangsawan, jenis kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, yang mana pihak Quraisy tak berani usik mereka. Kalau dapat pun mereka tak berani usik. Habis yang lemah-lemah ni apa kesan mereka? Apabila Nabi tak pergi. Nabi tak pergi. Nabi cakap je hijrah gini, tapi Nabi tak pergi. Nabi baca ayat kan tentang hijrah, Nabi bacakan tentang sejuk ke? Baik. Nabi utamakan orang kata selamatkan agama dan Nabi cerita pasal hijrah, tapi Nabi sendiri tak pergi. Jadi mereka yang maknanya kalau kita kata ini iman yang lemah ni, apabila Nabi tak pergi dan mereka kata apa? Cakap je, dia sendiri tak pergi. Kan? Tidak. Bila Nabi tak pergi, Nabi hantar siapa? Anak baginda sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah dan juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang. Bermakna ini adalah tauladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bercakap, dalam mengata beri arahan, dalam beri perintah, dalam apa saja apa yang Nabi sampaikan itu, maka contoh bukan saja daripada perkataan, bahkan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peristiwa ini yang mengepalai hijrah ini ialah daripada darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu contoh yang Nabi tunjukkan kepada para sahabat. Jadi sahabat yang tak pergi pun tengok. Jadi mereka tak pergi, Nabi masih lagi bersama mereka, dan pada masa yang sama yang pergi itu adalah daripada darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepalai hijrah ini. Ini satu perkara yang besar. Peristiwa hijrah ini adalah orang kata satu tindakan yang besar, yang orang kata kesannya kepada masyarakat. Baik. Tambah sikit lagi, bau terlintas. Apa juga kesannya apabila Nabi menghantar di kalangan bangsawan ini dalam hijrah yang pertama ini kepada Quraisy. Baik. Dalam taktikal Nabi buat keputusan ni, pertama, kalau mana diizinkan Allah Subhanahu wa taala tertangkap mereka sebelum berhijrah, sebelum sampai ke tempat, maka orang Quraisy tak berani usik kerana kedudukan mereka sebagai bangsawan. Yang kedua, kalau selamat mereka sampai ke sana, kesan sangat besar kepada Quraisy. Tengok, bangsawan dah tak ada. Semua orang bangsawan pergi. Semua orang besar-besar dah pergi meninggalkan Quraisy. Ini menunjukkan bahawa agama ini, apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi kesan yang besar kepada bangsawan Quraisy itu sendiri. Ini masya-Allah kita lihat tindakan Nabi ni kadang-kadang memang satu benda yang tak terfikirlah orang biasa, melainkan yang Allah pilih khusus saja. Itu bila mana apa saja dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ini dikaji oleh mereka yang Allah berikan kebijaksanaan, maka nampak akan kehebatan Nabi, semakin hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Bukan saja kerana dia mendapat wahyu pada Allah Subhanahu wa taala, tapi memang itu adalah sifat fatanah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.